Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah 2 bulan lebih Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan pada peringkat awalnya, ketika mula-mula beliau memulakan kerjaya selaku Perdana Menteri, boleh saya katakan beliau memulakannya dengan langkah yang agak kanan, di mana banyak perbuatan beliau mendapat pujian dan juga mewujudkan satu frasa menahan diri dari impress, terutamanya oleh penyokong-penyokongnya. Mana tidaknya, dengan kata-kata beliau yang beliau tak nak Mercedes dan kemudian tidak menjejakkan kaki ke karpet merah memilih untuk jalan di laluan biasa, kemudian mendapat panggilan telefon dari div-div kehormat di seluruh dunia dan bermacam lagi membuatkan imej Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi sangat-sangat cantik pada ketika itu. Tetapi itulah, semakin lama beliau berada di tampuk kuasa, semakin banyak kelemahan dan juga kesilapan yang beliau lakukan. Dan ini terlihat dengan nyatanya ketika sidang media beliau semalam. Semalam kita dapat lihat respon-respon sindiran, perlian, bahkan ejekan daripada netizen yang menonton sidang media beliau tersebut. Dan dalam sidang media tersebut, saya merungkaikan 3 kesilapan ataupun blunder dari Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang ketara dan tak mampu lagi untuk di-cover oleh para pengikutnya. Yang pertama, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta agar tidak ada pihak yang mempergunakan agama ataupun alasan kaum dan meminta tidak ada mana-mana pihak mengganggu-gugat usaha untuk memerangi rasuah. Sebenarnya, bagi rakyat Malaysia secara keseluruhannya, kenyataan ini adalah sangat-sangat kelakar dan boleh dikatakan agak hipokrit dari Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab beliaulah orang yang telah melantik seorang individu yang masih dibicarakan di mahkamah atas 47 pertuduhan rasuah dan juga salah guna kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri. Ya, memang betul, Zahid Hamidi masih lagi tidak didapati bersalah. Tetapi dengan melantik orang yang sedang dibicarakan dalam kes rasuah sebagai timbalan Perdana Menteri, ianya akan menyebabkan berlaku konflik of interest di mana buat pertama kalinya dalam sejarah negara ini secara khususnya dan mungkin di mana-mana saja secara amnya, seorang individu yang masih dibicarakan atas tuduhan rasuah dan penyelewengan yang mempunyai prima facie untuk dibicarakan dekat mahkamah sebagai seorang anggota kabinet antara yang terkanan dekat negara ini. Dan sudah pastilah ini akan menyebabkan mahkamah berasa bagaimana hendak menjalankan keadilan terhadap insan yang mempunyai kuasa sebagai orang nombor 2 negara ini. Dan ini terbukti ketika Zahid Hamidi cuba untuk memohon agar pasport beliau dikembalikan secara kekal supaya beliau dapat melaksanakan tugas selaku timbalan Perdana Menteri. Namun, permintaan tersebut telah pun ditolak oleh mahkamah. Tetapi mahkamah masih lagi terpaksa membenarkan Zahid memohon dan juga mendapatkan pasport diplomatik sementara. Di situ pun dah berlaku clash of interest antara kepentingan untuk menjalankan keadilan dan juga kepentingan untuk membiarkan seorang timbalan Perdana Menteri menjalankan tugas-tugasnya. Ini sebenarnya telah memberikan isyarat yang sangat salah kepada rakyat dan juga berlawanan dengan iltizam Datuk Seri Anwar sendiri dalam memerangi rasuah. Yang keduanya, berkenaan dengan pelantikan Nurul Izzah. Yang ini kita nampak sangat Datuk Seri Anwar seolah-olahnya hendak mengelak soalan-soalan daripada wartawan berkenaan dengan pelantikan Nurul selaku penasihat kewangan beliau. Balik-balik diulang berkenaan dengan tak ada allowance. Sedangkan soalan berkenaan dengan tidak wajar melantik ahli keluarga sendiri dalam mana-mana jawatan dalam kerajaan. Soalan itu dielak oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana beliau tahu, beliau telah bikin tak serupa cakap. Di sini pun dah menunjukkan hipokrasi Anwar Ibrahim yang selama ini melaungkan anti-nepotisme. Tetapi beliau sendiri melakukan nepotisme secara senyap-senyap dan hanya terkecoh di kalangan rakyat apabila Nurul Izzah sendiri mengantuikan ketika wawancara beliau dengan The Star satu ketika dahulu. Dan yang ketiga, yang ini yang paling kelakar. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekurang-kurangnya menerusi laporan Salbah Akhbar dekat negara ini menyatakan bahawa beliau melupakan pertelingkahan beliau dengan Zahid Hamidi semata-mata untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil. Soalan kita mudah. Sejak bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Zahid Hamidi ini bertelingkah? Bukankah telah terdedah audio cikgu dan anak murid yang menunjukkan mereka ini memang sangat rapat?
Dan di situ pun kita nampak dah contradiction antara dakwaan Anwar yang konon-kononnya beliau bertelingkah dengan Zahid. Namun hakikatnya mereka ini tak bertelingkah pun. Everything is only for show, seperti mana yang mereka sebutkan dalam audio tersebut. Dan boleh dikatakan mempunyai agenda tersendiri di balik tabir. Kita bukanlah hendak menjadi kera ataupun tupai yang hanya mencari buah-buahan busuk sahaja. Tetapi benda-benda ini terpampang di hadapan mata kita. Tidak perlu kita korek pun. Dan benda-benda inilah yang menyebabkan rakyat semakin lama semakin hilang kepercayaan kepada ahli-ahli politik. Kerana apa? Kerana bagi mereka, ahli-ahli politik ini tidak lain daripada biawak yang bercabang lidahnya. Tidak boleh dipercayai sama sekali. Dan ini diburukkan lagi dengan Perdana Menteri yang ke-10 yang selama ini diwar-warkan sebagai orang yang akan membawa perubahan. Tetapi selepas lebih 60 hari selaku Perdana Menteri, perubahan yang diharapkan tidak kunjung tiba. Sebaliknya, kesilapan-kesilapan lama semakin diulangi dan semakin parah. Assalamualaikum warahmatullahi